Okay, right. File kita ada dua. Yang paling utama. Yang ini current audit file. Yang ini permanent audit file. Right. Dalam current audit file, okay, kat sini, ini adalah file lah, memang satu file. File yang kamu orang selalu jumpa tu, yang ada kertas dalam dia tu, kita filingkan dia masuk dalam current audit file lah. Okay. So dalam current audit file, kat sini adalah apa-apa sahaja. Okay, apa-apa sahaja yang ada kaitan dengan current audit. Contohnya sekarang ni, bila kita audit syarikat ni, dia ada beli kereta baru. Okay, kereta baru. So, apa-apa bukti berkaitan dengan pembelian kereta baru, itu kita akan masukkan dalam current audit file. Okay, sebab yang itu adalah evidence untuk current year. Apa-apa saja bukti current year masuk kat sini. Financial statement yang lengkap masuk kat sini. Okay. Cash flow yang lengkap masuk dalam current audit file. Okay. Bukti yang berkaitan semua kita masuk dalam audit file. That means audit working paper, audit program pun kita akan filingkan dalam current audit file. Okay. Itu maksud dia. Okay. So dalam current audit file, kita akan ada financial statement lengkap. Akan ada apa-apa statement yang berkaitan dengan current year, semua lengkap. Lepas tu belakang dia tu, kita akan ada audit working paper, kertas lah. Lepas tu kita akan ada audit program, kan dia benda yang sama kan. Belakang lagi, akan ada evidence. Okay? Evidence yang terlibat dengan current audit. Okay, dengan current audit. Contohnya kita audit rental. So, apa saja pembayaran berkaitan dengan rental yang kita jadikan dia sebagai bukti, kita akan filingkan dia masuk dalam file tu. Okay, itu maksud dia. Right. Beza pula dengan permanent audit file. Okay. Permanent audit file ni, dalam ni adalah untuk tujuan permanent record. Maksud dia, information yang kita masuk kat sini akan kita gunakan selagi kita audit company. Contohnya MOA, AOA, info tentang bank, siapa nama bank kita, signature dia semua. Yang ni kat sini. Okay? Yang kita akan masuk dalam current audit file hanya bank statement letter sahaja. Okay? Bank statement untuk tahun yang kita audit saja. Tapi yang dalam permanent audit file pula adalah yang utama dia. Okay? Yang paling utama dia. Yang kita masuk dalam permanent audit file, contohnya yang lain adalah kontrak, kontrak. Contohnya kita syarikat yang kita audit menyewa dengan satu badan kerajaan. Dia sewa lot kat situ. So kontrak sewa dia tu kita akan filingkan masuk dalam permanent audit file. So nanti contohnya tahun depan bila kita nak audit rental, kita akan refer permanent audit file. Maksud dia rekod yang kita catat dalam permanent audit file adalah rekod tetap. Satu rekod yang kita boleh gunakan untuk tujuan audit kita pada masa akan datang. Okay. Untuk current audit file, kita akan buka setiap tahun. Contohnya kita audit company itu 2016. So akan ada satu current audit file untuk tahun 2016. Kalau kita audit dia 2017, akan ada satu current audit file untuk tahun 2017. Kalau kita audit dia 2018, akan ada satu current audit file. Tapi untuk company yang sama, permanent audit file dia hanya satu saja akan kita wujudkan untuk satu klien. Satu klien, satu permanent audit file. Okay? Tapi current audit file dia akan berubah setiap tahun. Okay? Bila kita contohnya tahun depan, kita audit lagi company yang sama. Kita akan buka satu lagi current audit file untuk company yang itu. Okay? Tapi dalam masa kita audit dia,
Apa saja maklumat yang kita nak dapat detail, maklumat tu kita akan cari dalam permanent audit file. Okay. Beza pula dengan correspondent. Correspondent ni dia tak necessary sebenarnya. Correspondence audit file ni hanya kita just letak apa-apa berkaitan dengan communication. Okay. Apa-apa yang berkaitan dengan communication sahaja. Okay. Tak sama dengan permanent. Permanent tak ada kaitan dengan communication. Communication masuk dekat sini apa sahaja yang kita kita tanya kat dia, dia reply, ataupun maklumat yang kita nak salur kepada dia, ataupun maklumat yang dia salurkan kepada kita. Itu maksudnya communication. Contohnya kita request for something through email. Request data, detail tentang certain item, kita email dia. So maklumat yang kita email tu, maksudnya kita kena filingkan dalam correspondent file. Maksudnya kat situ bukti bahawa kita ada minta sesuatu. Okay? Lepas tu apa dia respon dengan kita, yang itu kita kena reply balik. Okay, maksud dia apa saja kalau kita ada berinteraksi dengan dia. Maklumat keluar dan maklumat masuk, itu kita masuk dalam correspondent file. Okay? Beza dengan permanent file. Permanent file adalah satu maklumat ataupun satu dokumen, okay, yang mana kita boleh guna untuk tempoh yang lama. Okay? Contohnya sewa, kita sewa agreement sewa tadi, selagi syarikat tu menyewa di tempat sama, setiap kali kita audit, kita akan double check benda yang itu. Okay? Ataupun ada surat berkaitan dengan lawyer, kita akan masukkan dalam permanent audit file. Okay? Itu maksud dia.